السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Yang dikasihi barisan ahli dan kuasa, seterusnya tuan-tuan imam, tuan Bilal, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah, kerana pada malam ini kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini dengan kesempatan yang ada, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, dan kita masih lagi berada di dalam bulan Syawal. Orang Melayu kita ni puasanya sebulan, rayanya sebulan setengah. Ya. Dah habis raya pun nanti dia ada jamuan raya lagi. Malam ni tak tahu rumah tu buka siapa pula. Ya. Ada surau mana? Kampung Pisang buat jamuan raya. Tu kata. Ya. Surau ni belum lagi. Belum lagi. Mau kambing golek pula nanti apa ke? Ustaz tak balik lagi. Siapa ustaz pengurusi kita? Oh ya ke, dia pergi Turki. Bila perginya? Lepas raya tu Ram kabur. Ya. Tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau sihat di sana. Ya. Sempat balik sini dan ni musim panas kot sana lah. Yalah, musim bunga tengah cantik lah, insya-Allah. Ya. Saya jadi syak, adakah kita dah baca dah hadis yang ke-28 ini? 27 dah baca dah. 28 ni saya kira belum lagi ya. Okey, baik. Pada malam ini kita sama-sama membicarakan satu hadis berkenaan dengan akhir zaman. Hadis ni namanya akhir zaman, tapi sebenarnya sekarang ni lah akhir zaman. Ya. Akhir zaman tu bila? Sekarang lah. Ya. Sekarang lah akhir zaman. Ya. Di mana perkara-perkara yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ada di zaman kita ni. Kehidupan manusia ni semakin lama semakin mudah dan semakin senang, tetapi ibadahnya semakin lama jadi susah. Ya. Padahal dah mewah dah, tak tahu nak buat macam mana lagi lah surau ni agaknya. Kalau ada tangga bergerak daripada rumah kemari pun rasanya tak datang juga. Ya. Buat eskalator kan, ya, sampai ke sini tak mari juga. Orang dulu ya tak, suraunya mikrofon tak ada, pakai kantung aja. Lihat lampu pelita hangat, usah cakap lah kan. Ya, butang baju tu kata orang tu tak pernah ada sebab panas kan, tapi ada aja orangnya ada. Sekarang ni kapetnya ala-ala Madinah dah, bukan kapet sebarang kapet ya tak, kapet seperti raudhah. Ya tak, kapet seperti raudhah. Ya, dengan aircon, tak cukup aircon pasal kipas pula lagi ya tak. Ya, apa lagi yang tak cukupnya. Tapi itulah namanya akhir zaman. Ya. Maka bertepatanlah dengan hadis yang kita nak baca ini. Ya, iaitu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitnatan ka qita'il lailil muzlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا
yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu beramal. Ya. Ya. Hadis yang ke-28, 66. Saya pun lupa nak ngabarnya. Sekali lagi tuan-tuan cari kerana dah habis baru jumpa. Dah habis ngaji baru jumpa. Ya. Maklulah tulisan halus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah. Yakni fitnah ni adalah ujian. Ujian yang sangat berat kepada iman. Bukan ujian apa? Baik. Seumpama malam yang sangat gelap, seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir. Atau perawi hadis ni ataupun rawi hadis ni kata, ataupun mungkin Nabi cakap macam ni, seseorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian pada esok paginya dia sudah menjadi kafir. Wal'iyyazubillah. Ia telah menjual agamanya dengan sedikit dari mata benda dunia. Hadis rawahu Muslim, riwayat Muslim. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita mengenali sudah Abu Hurairah sebagai rawi a'la hadis ini. Hadis ini diambil daripada Abu Hurairah yang nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dusi. Ya. Abu Hurairah ni cuma gelaran sahaja, bukan nama. Macam kita di sini lah. Ya, saya dipanggil Ustaz KJ. Nama dalam IC bukan KJ. Nama sebenar dalam IC Datuk Seri Doktor. Oh, kan. Udah lain pula bunyinya, ya. Ya. Nama dalam IC Ahmad Khairi bin Jamaluddin. Tapi orang gelak Ustaz KJ. Kalau pergi ke kampung asal, orang tak kenal Ustaz KJ ni. Sebab saya ni anak sulung, orang panggil saya Alung. Jadi zaman Rasulullah ini, perawi hadis ni disebut gelarannya, kunyahnya, iaitu Abu Hurairah ataupun Abi Hurairah. Kerana beliau ni yang bernama sebenarnya Abdul Rahman ini sangat-sangat suka dengan kucing. Abu Hurairah artinya bapa kepada kucing. Ya, luar biasa sukanya tu, sayang, suka sangat main dengan kucing. Bahkan Abu Hurairah ini antara sahabat Rasulullah yang agak lewat masuk Islamnya. Ya, agak lewat. Namun beliau bila masuk Islam, waktunya banyak habis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil musahabah dan mulazamah. Ini adab orang mengaji ni kena begitu. Musahabah dan mulazamah. Dia kena sentiasa bersama dengan guru dia. Ya. Kita hari ini kadang-kadang guru pun tak ada. Ya. Guru yang membimbing kita ni, ya, bukan guru kata orang, bukan guru, tidak, maksudnya yang membimbing roh kita, jiwa kita ni, kita tak ada. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering diikut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kecuali ketika baginda berada dalam rumah saja. Dan Abu Hurairah pula, dia ada rumah, dia ada mak dia, tapi banyak masanya beliau ini berada di Masjid Nabawi kerana menghafal ataupun mendengar ajaran Rasulullah ketika akhir zaman Rasulullah, hidup Rasulullah ni. Ketika mana Mekah telah berjaya dibuka, maka banyak Rasulullah di masjid mengajar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mula belajar di masjid ini. Asas pendidikan awalnya di masjid dan di surau. Ya. Kemudian orang kita dulu, ya, dikembangkan oleh kerana nak mengaji dengan tok guru ni, dia mengajar hanya di masjid dan di surau saja. Jadi orang nak mengaji banyak, mudahnya dia minta izin buat pondok tepi-tepi surau, tepi-tepi masjid.
Jadi buka pondok bolehlah. Pondok tu mengapa pondok? Sebab nak tumpang tidur, sekadar nak tidur, kemudian nak makan, kemudian habis masanya banyak di mana? Di masjid sebab mengaji. Jadi itu asasnya. Dan makan Abu Hurairah ni juga dan para sahabat ketika itu datang daripada sedekah orang daripada luar. Orang banyak hantar ke masjid kurma, apa-apalah, roti ke, kadang daripada dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya. Jadi itu asal mula pendidikan kita ni daripada masjid. Memang masjid ni tempat yang barakah, ya, tempat yang berkat. Ya, bila di masjid ini orang datang semayang dulu, istighfar dulu, bersih hati dulu, lepas tu baru mengaji. Ya tak? Baru mengaji. Begitu. Jadi Abu Hurairah ini telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut badiru bil a'mali. Ya. Bersegeralah, jangan tangguh-tangguh untuk kita beramal soleh. Ya. Cepat. Bila kita ada niat nak buat satu kebaikan, jangan ditangguhkan. Ya. Jangan ditangguhkan. Kalau perkara tu boleh selesai cepat, selesaikan cepat. Ya. Kalau rasa nak sedekah, tak payah tunggu banyak, tak payah tunggu kaya. Ya. Tunggu nak kaya ni macam tak berapa nampak dah. Kaya dah, kita orang Malaysia ni kaya dah sebenarnya. Kalau ikut pekahnya, kaya dah tak? Kaya dah. Ya. Ada tak makanan di rumah lebih? Ada. Kaya dah. Saya duk tanya juga tok guru saya, guru mengaji saya ni di Mesir. Dia bagi tahu sekarang ni kami dalam keadaan yang ekonominya susah. Kata dia, sebab ya, barang semakin mahal, gaji tak naik. Ya, kemudian orang hari ni cukup-cukup makan, nak bersedekah tak mampu. Nak bersedekah tak mampu. Ada lagi yang dah kata, datang jumpa saya, kata Ahmad, menangis sebab anak tak makan. Kita rasanya dalam Batak Rabit ni, ya, kalau ada pun berlaku menangis sebab anak tak makan, sebab bukan tak ada makanan, anak tu tak nak makanan itu. Naknya KFC, ayahnya hidang sate. Dia tak reti sate ni, ya, dia nak KFC. Menangis sebab itu. Ya, itu satu hal juga. Tapi mereka ni menangis, anak menangis sebab tak ada makanan. Kita ni banyak pilihan makan. Kan tuan-tuan pergi ke apa ni, suruh kampung pisang kan, tak tahu apa hidang. Ya. Jadi mereka ni susah. Dalam keadaan susah, nak bersedekah pun payah. Ya. Dan tuan-tuan dikasihi oleh Allah Ta'ala, walaupun kita ada sedikit, kita bagi, cepat buat. Ada niat nak buat baik, buat. Tapi kalau ada niat nak buat tak baik, baca auzubillah. Memang ada dalam hadis sebut, ya, lintasan-lintasan tak baik ni datangnya daripada syaitan. Kita tak pernah fikir, tapi kadang-kadang dia bisik, kita teringat, bukan teringat, terlintas, ya, ada lintasan jahat. Padahal sebelum ni tak pernah terfikir pun, tapi ada lintasan jahat. Tengok duit tabung masjid kan, duit tu terkeluar, misalnya kata RM10, ya. Tak pernah kita buat nak mengambil duit tu, tapi ada lintasan. Ambil RM10 ni, kan, ambil RM10 ni, besok ganti balik. Sebab apa? Nak beli burger, misalnya kata. Dia nampak kedai burger pula depan. Kan. Benda tu tak pernah kita buat, tapi ada lintasan tu. Siapa yang melintaskan? Syaitan. Auzubillah, baca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kita kena segera beramal, kerana apa? Sebelum datangnya fitnatan, satu masa yang mana datangnya ujian, dan ujian tu ujian yang berat kepada iman, ya. Bukan ujian berat kepada benda yang lain. Ada orang ujian dia kepada duit, ya. Ada orang ujian kepada duit, kepada harta. Tapi walaupun dia ujian dia pada duit, pada harta, tapi iman dia tak goyang. Iman dia tak goyang. Ya, dia susah macam mana pun, dia masih lagi dengan
dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa, ya, dia berikhtiar, dapat bantuan, dia alhamdulillah. Ya, ada orang diuji dengan ujian sakit, ya, dia sakit aja. Sakit ni tu apa dia? Sakit kepala. Ya, kejap-kejap sakit kepala, kejap-kejap sakit kepala. Ya, mudah sakit kepala. Panadol berpapan-papan. Pergi hospital, hospital tanya, "Pak cik makan apa?" "Semalam ada makan lemang dengan gulai kambing. Kemarin dulu makan gulai dengan daging kerbau. Patutlah sakit kepala," katanya. Itu ujiannya tu. Ujian dia tak boleh lawan nafsu dia. Dah tahu dia punya darah tu tinggi, dia haruk je semua. Ya, itu ujian dia. Tapi ujian yang paling Nabi sebut ni bukan calang-calang. Ujian tu pada iman dan pada akidah. Ya. Ujian tu pada iman dan pada akidah. Yang ni ujian paling berat. Kita ni doa supaya mati dalam iman. Ya Allah, makhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan aku dengan sebaik-baik kematian. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan seburuk-buruk kematian. Seburuk-buruk kematian iaitu kematian yang di luar daripada agama Allah ini. Wal'ayazubillah. Tapi Nabi sebut akan datang zaman di mana ujiannya pada iman yang sangat berat. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbih, dia kata, ka qita'il lailil muzlim, seolah-olah ketika itu gelap malam, tak nampak apa-apa. Maksudnya apa? Tidak ada petunjuk, tak ada hidayah, nak tanya siapa pun tak tahu. Nak tanya siapa pun tak tahu. Sebab apa? Sebab semua orang tak tahu. Tanya Tok Imam. Tok Imam kita tanya pun, saya minta maaf lah, saya setakat imam semayang boleh, bab-bab agama lain saya tak boleh. Masa tu, ya, itu pun imam tu, kata orang tu, dialah Bilal, dialah imam. Kerana tak ada orang nak jadi Bilal, tak ada orang nak jadi imam. Kalau adalah masa tu, ya, surau pun mungkin pasang satu lampu pun je, aircon tak boleh pasang, siapa nak bayar? Ya, orang semua sibuk pergi kerja ke dunia aja. Ya, silat hari bulan, surau pun kunci reput gitu aja. Banyak dah kalau kamu gajah tu surau reput, pegang kita tak nampak, tepi jalan aja. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, akan datang zaman tu hidayah tak ada. Orang nak mengaji ke nak mengajar tak ada. Dia nak tanya siapa pun tak tahu. Dia tak tahu yang ini boleh, yang ni haram ke, yang ni halal, dia tak tahu. Yang ni boleh rosak akidah ke, yang ni tak boleh rosak akidah ke, dia tak tahu. Gelap seperti mana malam. Dia nak berpaut pada siapa? Malam ini kalau dah gelap betul, tak ada panduan, tak boleh gerak kita, tuan-tuan. Orang dulu, zaman dulu, ya, mereka ni bergerak biasanya kalau di padang pasir, mereka tak boleh gerak siang, tak ada panduan. Ya, padang pasir ni kesama aja, macam di laut lah. Ya, macam di laut. Ya. Kalau di darat padang pasir, kalau mereka bergerak tanpa panduan, mudahnya mereka jauh daripada destinasi. Jadi mereka akan gerak malam. Jadi dia pandang ke langit tu, nampak bintang, dia tahu ke mana nak jalan. Kalau jalan siang panas, hangus dia kering. Jalan malam sejuk, kemudian ada panduan. Tapi kalau malamnya tu gelap, ya, lampu tak ada, api tak ada, semua tak ada, macam mana nak bergerak? Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, tak tahu di depan kita ni ada apa. Ada lubang ke, ada kayu ke, ada longkang ke. Maka begitulah zaman itu, manusia kita itu gelap.
Bukan pandangannya gelap, tetapi panduan jalan Allah ni tak ada langsung. Pejabat agama tutup, pejabat agama pun tak ada. Mungkin sampai satu masa besok, ya, akhir zaman ni, ya, tak ada langsung. Bahkan kita pun tahu, ya tak, ya, akhir mudahnya dunia ni hanya tinggal manusia yang tidak ada agama ataupun kafir semua. Kerana orang beriman ni yang sebesar biji sawi pun mati. Ada iman ni besar biji sawi pun mati, ya. Jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila sampai masa tu Quran pun dah tak ada. Quran ni tak ada. Quran tak ada. Ya, mana tidak Quran? Siapa nak baca Quran? Wakaf Quran letak aja. Ha, tak ada siapa pun nak baca Quran. Orang baca WhatsApp aja. Datang ke surau pun baca WhatsApp. Datang masjid pun baca WhatsApp. Ataupun dia baca Quran dalam handphone. Ada baca Quran dalam handphone. Ya. Akan sampai masanya begitu. Ni dah Quran ni reput. Fungsi masjid pun kata, ya, jadi Quran ni kita terpaksa hapus kira sebabnya dah rosak, angkat pun relai, ya. Orang semua pakai handphone je. Besok Quran pun dekat depan tu orang, yo, tab tu besar je, imam tu tekan je, itu balik tekan je kan, dia pegang remote je, mana tahu akan datang. Sekali tu dunia ni kena virus ke apa, habis semua Quran hilang. Habis semua hilang. Masa tu Quran pun tak ada. Akan sampai masa Quran ni tak ada, ya, akan sampai. Kitab-kitab saya cerita lah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu iman manusia ni, agama manusia ni, iman manusia, ya, terumbang-ambing. Dia nak pegang dengan siapa pun dia tak tahu. Apa yang pernah dia dengar, ada dalam hadis tu dia sebut, ya, mereka pernah dengar bila orang baca Quran ke apa ke, dia kata aku pernah dengar ni dulu, macam pernah dengar je ayat-ayat ni dulu. Dia kata dia pun tak tahu. Masa itu tuan-tuan dikasihi oleh Allah, ya, iman ini nilainya sudah terlalu sedikit, dan mereka boleh jual agama bila-bila masa saja. Dan Nabi sebut siang pagi sepagi itu mereka itu orang beriman, mukminan, orang yang beriman kepada Allah. Wa yumsi kafiran, dan bila sebelah petangnya, ya, dia sudah menjadi kafir. Sama ada kafir itu akidah betul kafir ataupun perbuatannya tak ada beza antara dia dengan orang kafir. Kalau perbuatannya, akidahnya masih sama, masih selamat. Tapi bimbang-bimbang dengan agamanya pun dah tukar. Ya. Macam mana boleh jadi gitu? Ada orang ya, misalnya katalah kan, ya, dia nak kerja, jadi pelakon tambahan, ambil jadi pelakon tambahan. Jadi pelakon tambahan ini, ya, tak susah, bukannya hero pun, ya, pelakon tambahan, kata buat pacak je. Tapi buat pacak ni sebagai apa? Sebagai pemegang lilin, pakai baju macam orang bukan Islam, ya. Katalah kita kata dia pegang lilin, jadi macam orang Kristian. Tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, kalau kita yang ada akidah ni, kita nak buat macam tu. Kita tahu kalau kita buat walaupun dia berlakon-lakon, rosak nak akidah, rosak akidah, ya, gugur iman kita, gugur Islam kita, ya. Kita tak akan buat. Tapi ada orang berapa bayar, Pak pacak ni kita bayar sejam RM20. Berapa scene ni berapa lama? 3 jam RM60. Oh, boleh lah. Ya. Secara tak sedar, ya, jadi kafir. Sebab apa? Sebab RM60. RM60. Padahal belakang rumah dia tu ada 3 pokok sawit. Dia jual, kata tu tak berapa tandan pun boleh dapat RM60.
Sawit tengah mahal ni. Tuan-tuan ada sawit? Diam aja. Tengah banyak duit, diam aja ya. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, boleh berlaku tak macam tu? Boleh berlaku. Ya. Wala'iyyazubillah. Kerana apa? Kerana sikit punya hal dunia. Ya. Iman dah tak ada. Kemudian mereka ni tak tahu halal haram, tak tahu. Ya. Akan sampai waktunya begitu. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, macam mana boleh jadi berlaku begitu? Ya. Bagaimana boleh jadi begitu? Kerana akidah umat pada hari ini tidak sekuat akidah umat terdahulu. Akidah umat pada hari ini tidak sekuat akidah umat terdahulu. Umat terdahulu, orang menjaga akidah ni cukup kuat. Jangan siapa-siapa pun kata orang tu yang menghentam, mengusik agama kita. Jangan. Kita ingat peristiwa Natrah tahun 60-an. Ketika itu orang Islam mempertahankan akidah Natrah ini sampai mati. Kerana apa? Kerana kita tahu ini perkara yang tak boleh dibawa bincang. Tetapi pada hari ini generasi muda, mereka sudah tidak mempertahankan agama ini. Ya, bila tak pertahankan agama, lama-lama ya dihilang daripada hati-hati anak muda hari ini. Hilang, agama tu hilang. Dia jadi macam ya lopak yang lama-lama dipukul angin, dia keren begitu saja. Jadi mereka tak ada sensitivity. Dihidupkan. Habis apa yang masuk dalam hati mereka ni? Yang masuk dalam hati mereka ni adalah hiburan. Ya, hiburan, permainan. Ya. Akidah ni, zikir ni dah tak masuk dah dalam jiwa. Quran tak ada. Jauh daripada mereka. Ya. Sehingga kan kalau kita jumpa, sebaru ni saya jumpa satu posting. Ya. Ada anak muda yang baca Quran. Ya. Dia duduk tu nunggu baca Quran. Menjadi benda yang pelik, viral. Ya. Menjadi viral. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah tu nak beritahunya. Kemudian ya, ataupun kata perawi ni dia mungkin lupa. Ya. Dia kata yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ataupun boleh jadi dia kata, Nabi sebut malamnya tu dia beriman, tapi paginya tu dia sudah menjadi kafir. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nak cerita betapa murahnya iman manusia ketika itu, sehingga kan ya, dalam tempoh tidak sampai satu hari mereka berubah agama. Berubah agama. Dan kebimbangan itu pada hari ini, tuan-tuan dikasihi oleh Allah, ada. Walaupun agama tidak berubah, tetapi cara hidup mereka itu yang berubah. Lifestyle, hari ini panggil lifestyle. Cara hidup. Cara hidup sebagai seorang yang beriman ya, dengan cara hidup seorang yang tidak beriman kepada Allah, tak ada beza. Yang membezakannya nama dan raya. Itu je. Itu pun kadang-kadang nama pun dah tak ada ya. Namanya berbelit, cikgu menulisnya, nak menyebut pun berbelit. Apa panjang sangat nama ni ya. Muhammad tak ada dah ya. Kalau dulu nama ada Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Latif, tak ada Abdul dah. Bila kita tulis begitu, kata ini keluarga 3 Abdul, katanya. Dia pula yang pelekehnya pula ya. Abdul Rahman ni nama, Abdul Rahman, Abdullah ni nama yang paling baik dalam hadis sebut. Oh, tapi kita tulis nama, oh macam-macam ya tak? Nak katakan Parsi bukan Parsi, nak katakan orang putih bukan orang putih, ya tak? Kulitnya sawah matang, gelak-gelak itu, tapi nama macam orang putih, orang tak berapa nak masuk pula ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu. Tapi cara hidupnya
Ya. Cara hidup sama, tak ada beza orang kafir. Masjid tak pergi, semayang tidak, ya, makan macam orang putih, ya, KFC, McDonald, Starbucks, apa lagi. Bukannya salah, tapi cara tu nak sebut, ya. Tahlil tak pergi, majlis zikir tak pergi, pengajian tak pergi, ya. Anak muda ni main bola, main sampai ke petang, maghrib macam ni pun ada lagi, tengah malam karam pergi lagi. Jadi tuan-tuan kasih orang tak, benda ni kita kena tengok tu, kita kena tegur, ya. Kita ada anak, kita ada cucu, ya. Tanya dia, kamu ke masjid berapa kali sehari? Ke surau berapa kali sehari? Ya. Besok tuan-tuan kasih orang Ta'ala, jangan terkejut kalau dia itu tak tahu baca Quran. Besok kita mati, besok dia baca WhatsApp aje. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sampai masa itu bergerak sedikit-sedikit ke arah itu, ya. Yang cakapnya di sini saja. Patut benda cakap ni program-program besar yang di mana program tu ada anak muda, nak disedarkan balik mereka ini, ya. Disedarkan balik mereka ini. Kerana apa? Mereka ni hanyut, ya, hanyut, ya. Dia hanyut ni, penyudahnya dia akan bertemu dengan jeram-jeram, ya. Dan juga air terjun yang tinggi jatuh mengempas mereka semua habis. Tuan-tuan kasih oleh Allah, yang kita ni berenang ke mana? Kita berenang ke hulu. Apa yang kita dapat bila sampai ke hulu? Air yang bersih, ya. Air yang bersih yang menyelamatkan kita. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Nabi SAW, mereka berubah, bertukar hanya kerana dunia yang sedikit sahaja, ya. Kerana hanya dunia yang nilainya di sisi Allah Ta'ala ni tidak lebih daripada sayap lalat sekalipun, nilai dunia ni. Tapi manusia sanggup, ya. Manusia ni sanggup. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perubahan-perubahan yang berlaku, ya, yang berlaku di akhir zaman ini, kita dapat lihat dia berlaku dengan cepat dan kata orang tu besar-besaran, ya. Besar-besaran perubahan ini, ya. Dia berlaku cepat dan besar-besaran. Dalam tempoh tidak sampai 20 tahun, ya, manusia pada hari ini sudah berubah teknologinya, cara percakapan, cara makan, cara hidup, semua dah berubah. Kalau dulu kita nak makan, kita suruh orang rumah kita masak. Kemudian kalau dia tak nak masak, kita pergi ke kedai beli, keluar beli makanan, duduk di warung dan sebagainya. Akan hari ini, ya, tak, makanan itu sampai depan rumah, depan pintu rumah kita, ya. Di Batak Rabit ni pun tak lari, kita ada Food Panda, kita ada Grab. Esok kalau tuan-tuan besok akan datang, tuan-tuan jangan pelik lah kalau dia akan datang servis sekali, seidang dengan pinggannya apa semua, ya. Ditunggu kita makan, dia layan kita apa semua, kerang siap, kerang makan, kita bayar je pada dia. Contoh kita nak kenduri, ya, kenduri. Dulu kenduri macam mana? Orang ni bawa pisang, orang ni bawa gula, orang ni bawa telur, orang ni bawa macam-macam lah, ya, macam-macam. Jadi kenduri tu gotong royong, ya, bawa barang dan masak sekali, seronok masa tu, sembang lah apa je dah. Kemudian dah tak ada dah bawa barang ni, tuan rumah sedia barang, kita masak. Kemudian nyudahnya catering, tuan rumah hidang. Kemudian semua depa. Dan sekarang ni, ya, kalau pergi di bandar, semua dipanggil wedding planner. Kita pergi jumpa wedding planner, cakap kat dia, dia akan buat semua. Tuan rumah tahu apa je? Tahu salam, kukuk kita.
Kaut je. Kaut tiba-tiba kosong, lain macam muka. Ya. Kan. Malam tu tak tidur malam, bukan penat. Ya tak. Membuka sampul tu, ya. Berapa dapat? Alhamdulillah, untung 30% kata. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Ya. Akan datang lagi tak tahu macam mana. Akan datang makan kita pun mungkin sampai macam tu lah. Ya, di cateringkan, ya tak. Catering kecil-kecil aja. Ya, tak lalu nak masuk lah mak, koma pun lalu masuk, kami pun penat lah, kita cateringkan je lah. Telefon je. Semua depa hidang apa semua, tak tahu kang bersih gitu-gitu aja. Akan sampai. Ya, besok anak pun macam itu juga. Ayah dah makan belum? Nanti saya akan hantar orang. Bukan hantar makanan je, hantar hidang apa semua untuk mak dengan ayah dia. Betul bersih kerang ni, mak ayah dia tahu makan je. Abah nak makan apa? Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Taala. Bab makan tak ada masalah, tapi yang kita bimbang dalam masalah akidah. Ya, dalam bab akidah ni mau tak mau kena datang surau, kena mengaji. Ya, kena mengaji. Ramai hari ini anak muda dia tak mengaji, dia cuma dengar dengan Facebook aja. Ya, dia pilih yang mana, apa tu, tengok TikTok sikit-sikit. Tak boleh begitu. Ya, dia mesti ada guru. Ya, dengar dari mulut guru. Ya, sebab kadang-kadang apa yang dia masukkan itu bukan semua tu isu itu dah, kadang ada penjelasan lagi panjang-panjang lagi. Oleh kadang-kadang ialah ada benda yang perlukan penghujahan, ya, perlukan penerangan. Hal tu kena datang mengaji. Ya, tuan-tuan yang kasih oleh Allah Taala, kebimbangan kita pada hari ini apabila surau-surau, masjid-masjid, ya tak, kurang anak-anak muda, anak-anak untuk datang ke sini. Mereka lah akan menjadi generasi pelapis kepada surau ini, kepada masjid, ya, kepada masyarakat, kepada negara dan sebagainya. Tetapi mereka tidak ada. Jadi itu kebimbangan-kebimbangan kita. Ya, yang dah ada ni alhamdulillah. Kita ni sekadar memperkasa dan menambah amalan kita je, kerana kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi kepada siapa kita nak wariskan dunia kita ini? Pada siapa kita nak wariskan agama kita ini? Ya, tuan-tuan kasih Allah Taala, mau tak mau mesti ada satu keluarga, salah satu, 2 orang ke 3 orang dalam keluarga kita yang mewarisi agama ini untuk dia bawa pula kepada generasi ataupun keturunan kita. Jangan sampai kata orang tu bila matinya kita besok, ya, orang lain yang sembahyangkan jenazah bukan waris kita. Tak ada siapa dari kalangan keluarga tu yang boleh sembahyang jenazah. Ada tak? Ada. Pandang kiri, pandang kanan. Ya tak? Siapa boleh ada waris yang boleh sembahyangkan jenazah ni? Ya, pandang kiri, pandang. Tak ada. Padahal doktor, lawyer ada, hakim ada, apa semua situ ada. Nak angkat 4 takbir tu aja sekali semua hidup tak boleh. Ya, dalam satu keluarga tu. Malang tak malang. Ya. Tu kata, ya, bak duit. Ya. Banyak, tapi dalam bab akidah ni. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit, ya, kupasan hadis ini memberikan kita keinsafan betapa ujian yang akan datang ni dahsyat. Bahkan pada hari ini bukannya tak dahsyat. Ya, hari ini pun dah dahsyat dah, tapi akan datang jauh lebih dahsyat dan kita kena bersedia untuk itu. Untuk akhirnya ada 2 rangkap pantun. Pantun ni sebenarnya dah lama ada. Saya lupa. Pengarang penulis kitab buku ni lah. Dia sebut apa? Ujian dahsyat terhadap iman hampir menggoncang asas pegangan. Di pagi, petang, di kiri dan kanan, iman di dada jangan dilepaskan. Jangan dijual agama suci, walaupun harga mahal sekali. Simpanlah ia di sanubari untuk bekalan menuju mati. Itu pesanan dia. Ya, sebab tidak ada, bukan semua boleh dijual. Ya, agama ini adalah penyelamat. Din ini, ya, akidah ini adalah sebagai bekalan, walaupun dia hanya ada sebesar biji sawi. Itu dia.
walaupun dia hanya tinggal kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak ada galang ganti. Tuan-tuan dikasih oleh Allah, cukuplah sekadar itu. Lambat kerang kita habis pula makanan di sana tu. Jadi kita berhenti setakat ni dulu, insya-Allah. Selamat Hari Raya Aidilfitri sekali lagi. Maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meneruskan bekalan iman kita, dan momentum bulan Ramadan kepada kita ni kita dapat teruskan di luar bulan Ramadan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.